Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM untuk bab yang terakhir sekali. Okey, permodelan matematik Okey, kita dah masuk kepada part yang kedua. So sambungan daripada part yang pertama lah. Okey, cikgu akan bincang beberapa exercise. Okey, sebelum tu kita recall balik. Okey, komponen penting dalam permodelan matematik. So ada 6 komponen penting So bila dapat soalan, first kali kenal pasti dan mendefinisi masalah. Okey. Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, baru kita aplikasikan matematik dan menyelesaikan masalah. Lepas tu menentu sah dan mentafsir penyelesaian. Okey. Seterusnya kita murnikan model matematik dan last kali kita melaporkan dapatan. Okey. So cikgu ada beberapa contoh yang cikgu akan tunjuk. So dua kaedah mengenal pasti dengan membuat andaian. Okey. So kita pergi latihan yang pertama. Okey, latihan pertama, so pelajar boleh baca lah dekat situ Bulan mempunyai diameter 3.474 darab 10 kuasa 3 km. Okey, diameter dia So diameter sinilah. Diameter dia. Okey, so hitung luas permukaan bulan. So macam mana kita nak kira luas permukaan bulan? So kalau soalan matematik biasa kita tahu dah. Kalau luas bulatan pi j kuasa pi j kuasa 2 kan. Okey. Kalau yang ni diameter bahagi 2, terus kita dapat dia punya jejari dia. So jejari dia masuk je nilai, terus kita dapat. Okey, sekarang ni kita dalam tajuk pemodelan matematik So model matematik. So macam mana kita nak cari kenal pasti Step yang pertama ni, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, so cikgu tulis tajuk step yang pertama, kenal pasti dan definisikan masalah. Ini step yang pertama Step yang pertama. So macam mana kita nak kenal pasti dan definisikan masalah? Okey, pertama sekali maklumat yang kita ada Okey, bulan berbentuk sfera lah. Bulan berbentuk sfera. Okey, lagi kenal pasti dia diameter bulan. So maklumat yang dia bagi pada kita diameter bulan. So 3.474 darab 10 kuasa 3 km. So ada dua kenal pasti dan definisikan masalah. Okey. Ni step yang pertama lah. Okey, step yang kedua. Step yang kedua kita ada andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. So andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey. So andaian apa yang boleh kita buat? Kita ambil warna biru Okey. Panjang diameter ni adalah tepat So panjang ni poin yang pertama. Panjang diameter adalah tepat.
Okey. So yang ni adalah andaian kita lah. Okey, diameter adalah tepat. So pemboleh ubah dekat sini, pemboleh ubah ialah jejari dia lah. Ialah jejari. Okey, so jejari boleh carilah sebab diameter ada. So kita bincang dua, kenal pasti dan definisikan masalah. Yang kedua, andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, so kita buat dua juga. Kita buat dua juga. Okey, soalan seterusnya. Encik Amir memandu kereta daripada Kuala Lumpur ke Ipoh. So Kuala Lumpur ke Ipoh untuk bekerja dan balik ke Kuala Lumpur. Okey, Encik Amir singgah di Teluk Intan. So disinggah dekat Teluk Intan sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. So peta ni menunjukkan perjalanan Encik Amir lah. Okey, Encik Amir seorang pemandu yang berhemah. So step yang pertama, pemodelan matematik, kenal pasti dan definisikan masalah. So macam mana kita kenal pasti dan definisikan masalah? So cikgu buat kat sini lah. Okey, pemandu berhemah adalah pemandu yang memandu mengikut had laju yang ditetapkan. So kenal pasti dan definisikan masalah. So pemandu berhemah. So cikgu conteng pemandu berhemah. Okey, memandu mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, ni kenal pasti kenal pasti dan definisikan masalah. Identify and define the problem. Okey, so kita ada satu je lah. Okey, yang kedua, andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. So andaian apa yang kita boleh buat? So sekarang ni dia pemandu berhemah, dia memandu mengikut had laju. So andaian kita yang pertama sekali, kelajuan Encik Amin ni Encik Amin adalah tetap lah. Bukan tetap ayat yang paling sesuai adalah seragam lah. Seragam sepanjang perjalanan. Okey, yang kedua, pemboleh ubah dekat sini pemboleh ubah. So variable dekat sini kita ada purata laju lah. Pemboleh ubah dia ialah purata laju. Boleh sebab dia ayat dekat sini dia pemandu berhemah. Ni point dia, pemandu berhemah. So bila berhemah ni laju dia tetap lah. Okey, kelajuan dia seragam, pemboleh ubah ialah purata laju. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Kita nak cari dua tu Okey, raja di sebelah menunjukkan iklan di sebuah kedai elektrik. Okey, Amirul berminat membeli televisyen. So pendapatan bulanan Amirul ialah 4,000. Kaedah bayaran manakah yang berbaloi? Okey, so sekarang ni dia nak beli TV So kenal pasti dan definisikan masalah. So dekat sini kita boleh macam mana kita nak kenal pasti So sekarang ni kaedah bayaran yang berbaloi lah. Ni point dekat sini, kaedah bayaran yang berbaloi. So kenal pasti dan definisikan masalah ni kita ada
dua kaedah pembayaran lah. So dia ada tunai dan dia ada ansuran. Dua kaedah pembayaran. Tunai dan ansuran. Tunai dan ansuran. So kena pasti masalah. So andaian dan kenal pasti pemboleh ubah. So andaian apa yang boleh kita buat? So pendapatan bulanan dia adalah 4,000 kan. So pendapatan bulanan Amirul adalah tetap. Okey, so pemboleh ubah dia dekat sini. Pemboleh ubah ialah tempoh bayaran ansuran. Tempoh bayaran ansuran. So boleh belajar variable dekat situ, variable dengan assumption tu. Okey, so settle untuk yang ketiga. So kena pasti dan definisikan masalah. Ada andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, seterusnya yang terakhir sekali kena pasti definisikan masalah dengan andaian. So pelajar boleh tak jawab soalan ni agak-agak lah daripada nota yang dekat atas. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan kelahiran di Malaysia lah. So 2014 banyak ni, 2015, 2016. So kelahiran ni nampak ni semakin kurang dekat situ. Bolehkah anda membuat jangkaan kelahiran pada 2017? Mesti boleh. So data kita dah ada, so kita boleh jangkakan benda tu. Okey, sekarang ni kenal pasti dan definisikan masalah. Okey, jadi define problem bilangan kelahiran berbeza setiap tahun. Okey, jadi bila bilangan kelahiran berbeza setiap tahun, so andaian kita, apa yang boleh kita buat? Mengenal pasti pemboleh ubah. So andaian, kalau kita ikut pola tu pola dekat sini so dekat sini cikgu tulis poin yang pertama. Okey, pola perubahan kelahiran adalah tetap. Jadi variable dia dekat sini apa dia? Pemboleh ubah dia ialah tahun lah. Pemboleh ubah ialah tahun. Lah. So boleh pelajar dekat sini. Dapat jadual macam ni. Okey, kita kira dan kita boleh agak lah. Kita boleh cari jawapan, kenal pasti dan definisikan masalah. So masalah kat sini apa? Bilangan kelahiran berbeza setiap tahun. Okey. So andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. So settle dua So dia sebenarnya dia ada 6 step. So kita bincang 2 dululah. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan kita lah. Okey, latihan. So cikgu nak bincang dekat sini.
Okey, cikgu kecilkan sikitlah. Okey, Rajah menunjukkan seorang murid dalam acara lontar peluru. So ni data dia data seorang murid. So lontaran murid dirakam menggunakan perakam video. Daripada video tersebut, jarak dan ketinggian peluru dilontar direkodkan. So direkod kat sini dengan menggunakan pemodelan matematik. So faham soalan tentukan ketinggian maksimum. Okey, peluru itu dilontarkan. So kita pergi kepada step yang pertama. Okey, kita dah belajar 6 step Pertama sekali. Okey, so sekarang ni kita pergi step yang pertama mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. So macam mana kita nak definisikan masalah dia? So soalan dia sekarang ni dengan menggunakan pemodelan matematik, tentukan ketinggian maksimum. Jadi masalah dia apa kat sini? Masalah dia bagaimana menentukan ketinggian peluru itu dilontar. Ini step yang pertama mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. So masalah kita kat sini bagaimana kita nak tentukan dia. Okey, ada lagi tak? Ada. Okey, lagi satu. Terbitkan satu model matematik lah. Okey, terbitkan satu model matematik. Model matematik cikgu ringkaskan model mat bagi hubungan apa ni? Dua ni jarak dan tinggi. So ni step yang pertama mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Boleh belajar Okey, kita pergi step yang kedua. Okey, untuk step yang kedua membuat andaian. So dekat sini kita ada andaian lah. Okey, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. So andaian kita nak buat andaian apa dekat sini? Okey, pergerakan peluru adalah seragam Pergerakan peluru adalah seragam. Okey, yang kedua pemboleh ubah dekat sini. Okey, so jarak ni kita andaikan dia X lah. Okey, dan tinggi kita andaikan dia Y Y. So step yang kedua settle. Okey, kita pergi step yang ketiga. Okey, untuk kaedah yang ketiga aplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. So aplikasi dia macam mana? Okey, sekarang ni kita dah ada data Kita dah ada data kat sini. So data dekat sini. So kita aplikasikan dia. So jarak dan peluru ditulis dalam tertib X dan Y lah. So kita ada X dan Y dekat sini seperti biasa Y, dekat sini adalah X. Okey, so X tadi kita kata dia jarak So 1, 2, 3, 4, 5. So ketinggian ni, so dekat sini kosong, ni 1.1, 1.8. So yang paling sesuai ni sampai 2.1 dah 2.5. So paling sesuai 0.5 lah. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 So 2.5. So yang ni kita jawab dalam kertas graf lah untuk data yang tepat. So kalau kosong dia start dengan 1.5. 1, 2. So cikgu
sikit 3, 4, 5. So dia start dengan 1.5 kan. Okey. So dekat yang paling tinggi sekali berapa ni? 2 tu 2.1. Kita andaikan kat sini lah. So dia jadi macam ni graf dia. Turunlah sampai 5 tu macam tu. Okey, ni kita aplikasikan dia Jadi kita selesaikan. Okey, berdasarkan graf, berdasarkan graf ketinggian maksimum dia, tinggian maksimum peluru paling tinggi dia berapa? 2.1 meter. So settle. Mengaplikasikan matematik dan menyelesaikan masalah. So aplikasi kita daripada data kita buat graf. So kita selesai masalah. Jadi ketinggian maksimum dia 2.1. Okey, untuk step yang keempat menentusahkan. Yang ni yang susah sikit menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. So sekarang ni data ni kita dah ada. Yang ni tadi adalah X, yang ni adalah Y. Okey, sekarang ni tentukan fungsi kuadratik Okey, tentukan fungsi kuadratik. Okey, daripada graf tadi yang kita dapat tadi. So Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey. Lepas tu kita tentukan pemala dia lah. ABC. Okey, menggantikan sebarang 3 data Okey, tentukan pemala A, B dan C lah. Dan C dengan menggantikan sebarang 3 data lah. Sebarang 3 data. Okey, misalnya daripada data dekat atas kita ada 0, 1.5, kita ada 2, 2.1. So kita ada 3, 1.8, mana-mana lah. So pelajar boleh ambil sebarang 3 data So kat sini juga ambil tulis warna merah lah. Okey, so 3 data tadi 0, 1.5. Okey, lepas tu kita ada data lagi 2, 2.1. Lepas tu satu data lagi tadi kita ambil 50 50 yang last sekali. Okey, ke dalam persamaan. So data ni kita masuk dalam persamaan. Okey, so sekarang ni kita tengok yang pertama sekali Okey, yang ni adalah X lah. Yang ni X, yang ni Y lah. Ni X, ni Y. Ni X, ni Y. Okey, so kita tengok, kita ganti dalam persamaan ni Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. C ni adalah nilai tetap lah. C ni kan pintasan dia, pintasan Y. So graf tadi kan kita dapat macam ni. So macam ni kan graf dia. So dekat sini pintasan dia So C ni adalah tetap lah 1.5. So kita gantikan dalam persamaan yang pertama. So A X dia berapa? 0 kuasa 2 tambah dengan B dia berapa? B dia 0 juga darab dengan X tambah C So C dia berapa? 1.5 lah tambah C. Dia senang macam tu lah.
Ni untuk persamaan yang pertama. Okey, kalau cikgu buat persamaan yang kedua, ni y dia 1.5 1.5. Okey, untuk persamaan yang kedua, y dia 2.1. Kat sini 2.1 So 2.1. Okey, A x dia berapa? 2 kuasa 2 tambah B dia berapa? B dia pun 2 Yang ni kosong-kosong kan. Yang kat sini B dia pun 2 juga. So B x dia 2 lah. Okey, tambah dengan C. Okey, nampak ni dua persamaan ni. So ambil yang lagi satu. Cikgu buat warna lain, biru. Boleh. Okey, 5 kosong. So kat sini y dia kosong lah. So A, so x dia berapa? 5 kuasa 2 tambah dengan B, x dia 5 juga tambah dengan C. Okey, so nampak kat sini kan. So boleh tak kita selesaikan dia? Okey, so persamaan yang pertama kita tulislah persamaan. Pelajar boleh follow cikgu tak ni? Persamaan yang pertama. So kita akan dapat, kita tak boleh sama dengan tak boleh. Sekejap, salah cara penulisan tu kalau sama dengan tu. So dekat sini 4 A tambah dengan kat sini 2B sama dengan 0.6. Dapat tak? Dapat Macam mana 0.6? So kat sini lah kita settlekan dengan yang ni Yang ni dengan yang ni kita settlekan dua ni. So yang ni tolak dengan yang ni, so kita dapat persamaan 1. So kalau persamaan 2, persamaan 2, so apa yang kita dapat kat sini? 25 A, dapat kat sini 25 A tambah dengan 5 B sama dengan negatif 1.5. Okey, so dekat sini dekat sini dia senang cerita lah. Cikgu minta maaf tadi. So C dia ni adalah 1.5 ni. C dia ni, C ni 1.5. So dekat sini C ni 1.5, kita bawa pergi sini. So bila kita tolak, kita dapat 0.6. Yang ni pun 1.5 bawa pergi sebelah, dia akan jadi negatif 1.5. So kita dapat dua persamaan dekat sini Okey, seterusnya kita cari nilai A, B, C menggunakan persamaan serentak. So ni persamaan serentak ni. Okey, tentukan nilai A, B dan C menggunakan persamaan serentak. So persamaan serentak kita tekan kalkulator macam biasa So cikgu ringkaskan jawapan cikgu Okey. So cikgu ringkaskan, kita akan dapat A dia negatif 0.2, B dia dapat 0.7. Okey, C dia kita dapat 1.5. So pelajar selesaikan dulu Pelajar selesai dulu. Pelajar boleh pause video cikgu ni. So pelajar cari dapat tak jawapan sama dengan cikgu.
Okey, so bila dah dapat, kita masukkan dalam persamaan kuadratik kita lah. Persamaan kuadratik yang first kali tadi So persamaan kuadratik, so kita gantikan nilai A, B, C ni lah. So pelajar akan dapat Y sama dengan negatif 0.2 X kuasa 2 tambah dengan 0.7X. So tambah dengan 1.5 pintasan Y. So persamaan kuadratik yang kita dapat macam ni lah. Ini persamaan kuadratik Okey, seterusnya kita boleh sekejap seterusnya persamaan kuadratik settle. Okey, daripada persamaan kuadratik ni persamaan kuadratik, kita lakar graf lah. Kita lakar graf, kita cari paksi simetri So dekat sini kita faktorkan dia macam biasa, faktorkan dia. So berapa jawapan kita dapat? So kita tengok tekan kalkulator lah. Okey, mod equation, so tekan nak panah sebelah degree, so 2 So A dia negatif 0.2. Okey, sama dengan B dia 0.7, C dia 1.5. So dekat sini kita dapat jawapan dia negatif 1.5 lah. So dekat sini jawapan dia X negatif 1.5 lagi 1 X5 lah. X5. So biasa kan, kalau kita dapat soalan macam ni, kita tak nak dah bentuk point, so kita mesti buat dia dalam bentuk pecahan lah. Kalau biasa pelajar buat So dekat sini kalau bentuk pecahan, okey, lepas tu kita cari negatif 3/2 lah kat sini X negatif 3/2. So 2X buat data 2X tambah 3. So kat sini X tolak 5 sebab kat sini positif Tapi sekarang ni kita nak cari tinggi maksimum tinggi maksimum. So bila dapat macam ni, kita lakar graf, kita cari paksi simetri. Ni masuk yang form 4 paksi simetri. So paksi simetri, okey. So kita cari paksi simetri menggunakan formula lah. Formula dia, so pelajar akan dapat X sama dengan 1.75. So ni paksi simetri, maksudnya ni titik maksimum dia lah. So kalau graf awak macam ni, contoh contoh. So kalau graf kita macam ni, so kita akan cari paksi simetri lah. Paksi simetri, so kita akan dapat tinggi maksimum dia kat sini. Okey, tinggi maksimum dia 1.75 lah. 1.75. Okey, daripada 1.75 ni kita masuk balik dalam nilai yang diberi ni, yang kita cari ni. So X ni masuk balik ke dalam ni. Okey, so masuk balik. So bila pelajar tekan kalkulator, cikgu padam yang ni yang ni dah Okey, cikgu padam sikit. Tak ada ruang untuk menulis dah. Okey. So daripada persamaan ni, kita masukkan nilai dia lah. Y sama dengan negatif 0.2. So X dia berapa? 1.75 kuasa 2 tambah 0.7. Okey, X dia 1.75 tambah dengan 1.5. So bila kita tekan kalkulator, pelajar akan dapat 2.1125. So jawapan dia. So tinggi maksimum ni hampir dengan nilai daripada graf graf first sekali tadi, hampir dengan nilai dari graf.
So settle so settle. Yang ni yang menentusakan yang banyak sikit lah step dia. Okey, seterusnya kita pergi step yang ke-5. Step yang ke-5 mudah Okey, step yang ke-5 memurnikan model tadi itulah. Model matematik. So macam mana kita nak murnikan dia? Okey. Kejituan jawapan tu akan bertambah kalau lagi banyak data dia ambil lah. Kejituan data, kejituan jawapan. Okey, jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Data diambil. So settle yang ke-5, yang ke-6. Yang ke-6 cikgu buat terus kat sini lah. Melaporkan dapatan lah. Melaporkan dapatan. So macam mana kita nak laporkan dia? Okey, melaporkan dalam bentuk dapatan ni dalam bentuk melaporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian. Okey, yang telah dilaksanakan lah. Dilaksanakan. Okey, so pelajar boleh slow-slow buat kita selesaikan masalah ni menggunakan model matematik. Okey, pelajar boleh yang paling penting sekali lah, bila pelajar tengok video ni, pelajar boleh pause, pelajar boleh ulang, okey, boleh catat. Okey, sebarang masalah dan komen, boleh komen dekat bawah video YouTube cikgu tu lah. Okey, so video kita dah 38 minit Okey, kita tak sempat bincang satu lagi soalan. So ni settle untuk part yang kedua lah. Okey, so kita akan masuk part yang ketiga, part yang terakhir lah. Part yang terakhir ni cikgu akan bincang soalan kertas 1 dan kertas 2 soalan daripada bank soalan yang cikgu ada lah. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.